Baik, kita lihat bagaimana perkara yang pertama berkaitan dengan akhlak ya. Ramai orang silap atau salah faham berkaitan dengan akhlak. Orang menganggap bahawa tingkah laku merupakan akhlak. Behavior adalah akhlak. Dah. Akhlak ialah suatu perkara dalam bahasa Arab disebut al-khuluq. Daripada perkataan al-khalqu, daripada huruf yang sama, perkataan dasar yang sama, iaitu kha, lam, qaf. Al-khalq maksudnya penciptaan, ciptaan, ataupun makhluk, keluarlah perkataan makhluk. Tetapi perkataan yang sama juga disebut dengan al-khuluq. Al-khuluq maksudnya akhlak. Berartinya bila Allah Ta'ala ciptakan penciptaan makhluk, maka di dalam makhluk, jiwa makhluk itu terus diterapkan satu perkara yang namanya akhlak. Maknanya seorang atau seorang manusia yang kalau ianya benar-benar dicipta oleh Allah, dia tak boleh lari daripada akhlak. Kalau ada manusia yang lari daripada akhlak, barangkali dia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin diciptakan oleh bulu betung dan sebagainya. Baik. Jadi oleh demikian, bila kita sebut begitu akhlak ini, dia bukan tingkah laku. Ada orang kata saya berakhlak baik, 3 hari pergi ke masjid surau, dia kata dia berakhlak baik. Dah, itu bukan. Itu tak jadi akhlak lagi. Akhlak ini maksudnya benda yang dah ada dalam jiwa kita. Bukan baru nak berubah, dah. Benda dah ada dalam jiwa kita. Bukan maknanya 2 hari kita puasa, oh saya berakhlak baik. Itu baru 2 hari puasa, bukan akhlak lagi tu. Dia tak jadi akhlak, dia jadi tingkah laku. Tingkah laku yang baik tidak semestinya akan baik selama-lamanya. Tetapi tingkah laku yang baik ini apabila berterusan, dia membentuk satu yang namanya akhlak. Jadi oleh demikian, pelajar sekalian, bahawa kita kena jelas tentang perkara ini supaya mengintai. Baik, supaya kita dapat melihat bagaimana peranan yang dimainkan. Bila kita lihat tentang satu perkara yang nama manusia, ini manusia lah ya. Kalau ada jasad, ada roh, kita panggil apa? Manusia. Kalau ada jasad, tak ada roh, kita panggil apa? Mayat. Kalau ada roh, tak ada jasad, kita panggil apa? Hantu. Anda kata saya kata. Ini pasal banyak sangat tengok cerita hantu. Akhirnya menjadi akhlak hantu. Jadi oleh demikian pelajar sekalian, bila kita sebut tentang jasad dan roh, apabila digabungkan, dia membentuk gabungan ataupun jasad dan roh ini diikat dengan sesuatu yang namanya fitrah. Jadi dalam fitrah, antara unsur yang ada dalam fitrah itu iaitu al-khuluq ataupun akhlak. Itu dalam fitrah. Maknanya tidak ada manusia yang boleh lari daripada fitrah. Baik, kita nak pasang video tadi. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Yelah kena tak tubik. Betul dah, tak tubik. Kenapa tak tubik? Ada orang Terengganu buat macam ni. Dia ingat saya orang Terengganu. Kenapa tidak keluar, tidak boleh ditayangkan? Kenapa? Okay, jadi berarti di sini dalam komputer sendiri dia ada hardware dan dia ada software. Hardware dan software. Kalau ada software saja, berguna atau tidak? Ada roh saja. Oh, roh, aku ada roh. Habis mana jasadnya? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mahasiswi, mudah-mudahan pada hari ini, pada pagi ini, kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini dapat Allah mengizinkan kita berhimpun dalam perhimpunan yang mulia ini. Mudah-mudahan dalam
kesibukan kehidupan kita hari ini yang sangat-sangat sibuk. Yang tua sibuk dengan urusan ketuaannya, yang muda sibuk dengan urusan kemudaannya. Kalau tuan-tuan dan baca pergi ke Tasik apa ya? Orang tahu pun. Semua orang tahu Tasik Proton City hari ini ramai dah sibuk. Mereka sibuk melansingkan diri, mereka sibuk mengeratkan hubungan dengan makwa dan makwanya. Mereka sibuk dengan kehidupan dunia yang hanya boleh mereka hidup, yang boleh kita hidup hanya 63 tahun. Ada yang lain di kolej-kolej mereka sibuk dalam usaha mereka menyimpan koleksi mimpi-mimpi pada hari ini. Kan dia mimpi daripada pagi sampai bersiri-siri dan bersambung-sambung sampailah waktu asar. Itulah. Jadi alhamdulillah orang lain sibuk dengan perkara seumpama itu. Dan belajar ataupun mahasiswa-mahasiswi yang terpilih ini, kita diberi ruang untuk membincangkan tentang kesibukan yang mana mendatangkan manfaat kepada kita di akhirat, insya-Allah. Disebut kepada kita bahawa antara yang menyebutnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, istighaluhu bima la ya'ni. Di mana Al-Imam Al-Ghazali pernah menulis, Al-Imam Al-Ghazali pernah menerima sepucuk surat daripada anak muridnya. Anak murid yang belajar daripadanya dan diijazahkan kepada anak murid itu. Akhirnya anak murid dah pandai, dah hebat, bagus, balik ke tempat masing-masing untuk berkhidmat kepada masyarakat, menyebarluaskan agama ini. Akhirnya menulis surat semula kepada tuan gurunya. Sebab dalam banyak-banyak ilmu ini, anak murid ini confused. Banyak sangat ilmu mana yang nak sebut dulu. Maka akhirnya disebut kepada kita dalam kalau ada adik pelajar sekalian, boleh baca buku yang sangat nipis, iaitu Ayyuhal Walad, wahai anak-anakku, telah diterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Saya dah terjemah, kalau nak yang terjemahan saya pun tak apa, tak ada masalah, tapi separuh je lah. Bila saya terjemah balik daripada belajar dahulu, terjemah separuh, tengok-tengok dah ada orang jual, dah ada orang cetak. Jadi berhentilah sampai sekadar itu, kerana dah ada orang memberikan sumbangan. Ayyuhal walad atau wahai anak-anakku. Dalam tu menceritakan tentang beberapa motivasi yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah khusus kepada mereka yang mempelajari ilmu. Jadi oleh demikian apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, istighalu bima la ya'ni, iaitu mereka ni sibuk. Alamatul i'radillahi ta'ala, antara tanda seseorang itu dimurkai oleh Allah, istighaluhu bima la ya'ni, sibuknya dia dengan urusan-urusan yang tidak akan mendatangkan manfaat di akhirat kepada mereka. Itu jadi kalau tidur daripada pagi sampai pukul 4 petang tu saya rasa tak ada manfaat kot kan. Tak ada manfaat, macam lebih pada baby lagi dia punya jangka hayat dia atau jangka hidup itu. Itu antara yang boleh saya sebutkan di awal. Jadi pelajar sekalian, hari ini kita akan cuba membicarakan tentang akhlak, aspek yang sangat penting meneladani Rasul dan juga sahabat Nabi SAW. Fail sama, rename, dia katanya cinta. Kita pun buka, ini cinta. Jadi siapa yang terikut begitu, mana dia telah ditipu sebiji-sebiji oleh yang namanya syaitan. Dia bergayut daripada pagi sampai pukul 4, daripada tengah malam sampai 4 pagi tu. Cinta, bohong, nafsu. Mana ada orang boleh bercinta sampai pukul 4 pagi berzikir? Ada? Bukan zikir duduk-duduk macam-macam. Kau dah makan belum? Makan tu sana, tu sana kau makan lauk apa? Macam-macam. Kau telinga dah belum? Telinga kau tanya juga. Itu kan cinta, itu nafsu. Telah dijenamakan. Saya berjumpa dengan kes yang saya jumpa. Ada seorang pelajar datang jumpa saya. Dia menghadapi masalah confuse antara cinta dan nafsu. Confuse. Dia kata dia tidak lagi mencintai manusia. Mana-mana dia rasa cinta manusia, semua penipu. Cinta manusia ialah cinta fata morgana. Ada juga saya ni. Jadi apa yang disebut pada kita, begitulah dia kata.
Saya kata kenapa? Dia kata dia bila dia berzikir kepada Allah, dia terasa berahi. Teman-teman saya gunakan istilah, dia rasa nafsunya terangsang. Jadi itulah pengucap cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bila dia semayang, dia rasa apa namanya, dia rasa gairah. Saya kata pelik betul cintanya. Apa yang nak kita sebut bahawa malah syaitan telah merename nama dia. Digantikan satu yang namanya cinta itu dengan nama lain, namanya nafsu. Jadi syaitan dia menukar-nukarkan. Dia memang peranan dia daripada dulu sampai sekarang, dah berapa kali dapat profesor. Dia menukar-nukarkan satu benda. Daripada cinta dia tukar nafsu, nafsu dia tukar cinta. Ini masalah yang dia hadapi. Jadi kita terpaksa kaunseling dia sampai ke peringkat dia alhamdulillah berjaya melepasi halangan atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak tambahkan, bagaimana dalam fitrah ini ada yang namanya cinta. Bila orang tanya kepada kita, berapa kali dah saya masuk forum, dia kata adalah forum cinta, SMS, Facebook dan itulah Twitter, kita cinta. Cinta ni dalam Islam perakukan ya. Islam tak ada masalah untuk bercinta, tak ada masalah. Tapi Islam ada garis panduan. Ada garis panduannya. Kalau anda berkenan pada seseorang, itu bukan salah. Tapi bila anda mula langgar syariat, itu yang salah. Kan, kita duduk dalam kelas ada 60 orang. Ada tak yang muslimah, ada tak berkenan pada seorang, 2, 3 orang lelaki? Ada tak berkenan? Tak ada kan? Oh, itu ni yang kita manusia. Mesti dalam hati ni ada. Kalau dia masuk hari ni rasa macam masa munawwir maknanya bercahayalah dewan kuliah. Kalau dia tak datang lah kan. Memang ada begitu orang lelaki, ada kan? Tak ada lah. Memang dia bukan manusia. Memang ada. Tetapi adakah ianya tidak ada batas atau tidak ada batas? Mesti ada batas. Batas itu namanya syariat. Sebab itu kita gambarkan bahawa syariat mengawal manusia supaya berada dalam batasan yang dibenarkan, supaya tidak berlaku kekeliruan antara cinta dan nafsu, antara hak dan batin. Sebab apa kalau kita lihat, saya ambil contoh, ada sahabat saya dihubungi Ustaz Khairuddin At-Takiri, Dr. Khairuddin At-Takiri, masa dia berada di UKM waktu itu. Ada orang telefon dia, ada makcik telefon dia, dia kata, boleh tak Ustaz datang rumah saya, kita buat doa selamat. Kata Ustaz Khairuddin, cek diary, okey. Ada kosong, setuju. Lepas Isyak buat doa selamat. Jadi Ustaz Khairuddin ni celupa sikit, bukan celupa, kenapa dia tertanya lah, akak ni sempena apa doa selamat ini? Katanya sempena kejayaan anaknya masuk ke pertandingan Akademi Fantasia. Dia nak doa selamat apa nak baca? Doa selamat apa nak baca? Dia nak gambar kekeliruan. Kenapa kekeliruan itu berlaku? Apabila dia tidak mengikuti syariat. Tidak mengikuti syariat. Bila nak mula majlis, baca doa. Tengah majlis, berkaraoke. Al-karaoke baca, nyanyi lagu Bila Israel datang memanggil. Okey juga kan? Jadi kali-kali kalau ada majlis macam tu, anda minta anda berkaraoke dahulu. Tapi lagu dia Bila Israel datang memanggil. Saya rasa ramai yang lain keluar, tak apa. Tak karaoke pun tak apa. Ini gambaran ya. Jadi oleh demikian pelajar sekalian, surat mahasiswa sekalian, kita lihat bila Allah cantumkan ini dan diletakkan fitrah, maka namanya makhluk yang terbaik yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebab itu kalau kita lihat diri kita ni tuan-tuan, dari segi penciptaan Tuhan daripada al-khalq maksudnya fizikal kita tuan-tuan, kita yang terbaik. Tidak ada yang lebih cantik daripada kita. Tidak ada. Cuba tengok muka kita sendiri. Cantik tak? Perasan yang kita. Kalau tak perasan, anda nanti petang pergi ke mana-mana, jumpa lembu berhenti. Cuba ambil gambar dengan lembu gitu kan. Masuk dalam Facebook, tengok mana yang lebih cantik. Cuba anda bandingkan muka kita dengan muka lembu. Atau pergi ke zoo negara, ambil gambar dengan monyet kan. Okey, kita bandingkan. Memang
Fizikal mengatakan bahawa, secara lahiriah mengatakan bahawa manusia, fizikal manusia lebih cantik daripada yang lain. Cuba anda lihat, orang perempuan dibenarkan bersolek, orang lelaki pun dibenarkan bersolek. Katakanlah orang perempuan dibenarkan pada had batasan dibenarkan. Katakanlah pakai lipstick untuk suaminya, pakai eyeshadow, apa lagi, kirana apa ni? Tak malah. Maskara. Maskara. Ada juga yang tak tahu dah maskara. Baik, pakai maskara dan sebagainya. Jadi bila suami dah balik, ini ratu mana? Baik, benda yang sama, maskara itu anda pakaikan kepada haiwan yang namanya monyet. Pakaikan lipstick padanya, pakaikan bedak di sini sikit, eyeshadow sikit dan sebagainya. Tengok, bagi cermin pada monyet, monyet terpengsan. Pasal apa? Dia kata ini ke? Tak cantik. Orang lelaki diberikan perhiasan yang original. Kalau dia pakai lipstick dia tak cantik, sebab originally dia diberikan perhiasan yang tak payah ditopuk tambah, kerana lebih cantik orang lelaki daripada orang perempuan. Apa dia? Ada misai, kan? Ada janggut, kan? Ada bulu kening. Bayangkan kalau budak bayi perempuan lahir kemudian terus ada misai. Anda boleh bayangkan macam mana? Anda nak tegur, cute-nya, cute apa dia misai begini? Tak sesuai kan? Kalau bayang kalau orang perempuan ada misai macam mana? Siapa nak misai? Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah temukan misai. Macam misai lelaki, misal sajan apa nama? Sajan apa yang galak tu kan? Tak sesuai. Sebab apa? Itulah namanya penciptaan banyak-banyak. Saya ada seorang kawan dulu, dia memang pandai melukis. Memang pakar melukis. Dia kata turun lukis gambar manusia. Dia melukiskan muka manusia, tapi dengan syarat jangan letak mata di tempat mata, jangan letak hidung di tempat hidung, letak di tempat lain yang lebih canggih, lebih kreatif, inovatif. Jadi akhirnya bila dah habis dia lukis, saya pun tengok. Saya nak gelak pula, dia geram mana dia. Dia mata dia letak atas satu, dia letak di sini satu. Saya tanya kenapa? Letak begitu dia yang atas tengok ke atas, yang bawah tengok ke bawah. Habis kalau kiri dan kanan confuse. Oh iya juga, dia letak bawah mata dia letak mulut. Mulut ni dia letak sini. Cantik. Dia tanya kenapa, dia kata senang makan tak payah suap, kalau letak. Dia nak pakai suap. Tadi sahabat kita ajak saya makan, kalau ada mulut kat sini kan senang, kalau letak pinggan tak payah letak adulang masing-masing kan. Lampu riuk tu masing-masing, oh ni seluar sana, seluar sini kan. Telinga dia di mana dia letakkan di atas ni? Satu sini dan satu sini, dua telinga macam telinga Arnab. Last saya buat kesimpulan, teruknya dan lebih buruk wajah manusia itu daripada haiwan yang Allah Ta'ala cipta. Lagi menakutkan. Kalau anda nak buat filem seram, kalau mata letak sini dua-dua, dia tak seram. Seram macam mata kita je kan. Kalau mulut di sini tak seram. Cuba mulut di sini, buka di sini. Oh, bayangkan. Anda tak boleh bayangkan sebab anda tak pernah melihat hantu ya. Jadi apa yang saya nak katakan itu, kecantikan yang Allah berikan kepada kita dah maksimum. Maknanya apa? Mana inilah dia. Bila Allah Ta'ala ciptakan akhlak fizikal kita paling maksimum, kita punya kecantikannya, maka Allah bekalkan kepada kita, iaitu syariat untuk menjaga akhlak manusia itu supaya sampai ke tahap maksimum juga. Sebab itu Allah menyebut pada kita, Nabi menyebut pada kita, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Semuanya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Orang Islam akhlaknya mesti bagus. Pasal apa? Dia dijaga oleh syariat. Dia dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh, umpamanya seorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Anda pernah dengar dia? Pernah ya? Pernah jumpa? Alhamdulillah, jumpa kat mana tu? Masa malam ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa dia? Siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas? Tadi kata kenal.
macam tak kenal. Sa'ad bin Abi Waqqas iaitu sahabat Nabi SAW. Dia antara panglima tentera yang antara sahabat Nabi yang antara yang al-awwalin. Orang yang awal-awal masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Keluarganya kaya raya. Dia ada mak yang sangat mengambil berat pada dia. Kisahnya hampir sama dengan kisah Mus'ab bin Umair. Di mana Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang juga ayahnya, maknya, keluarganya kaya raya, pakai pakaian paling cantik. Kalau dia pakai kemeja, umpamanya kemejanya berharga 1,000 satu helai. Anda tahu tak ada kemeja yang harga 1,000 satu helai? Kemeja itu mana kalau tembak dia tak load lah kot, tapi mati jugalah. Nak gambarkan dia pakai pakaian yang mahal. Apabila dia menerima Islam, ibunya berkata, ibunya marah pada dia, minta dia balik semula ke agama jahiliah. Maka kata apa namanya ibunya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu tak masuk pada agama, tak kembali kepada agama jahiliah ini, agama kalau tak tukar agama Muhammad ini, maka aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, aku tidak akan sikat rambut, aku tidak akan berus gigi, aku tak akan korek telinga, aku tak akan potong kuku, sehingga kau masuk kepada agama yang dahulu. Itu dia punya semangat ibunya untuk mengembalikan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada agama asal. Apa yang dibuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas kekal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku? Sehingga kan ibunya pengsan beberapa kali. Tak minum air, tak makan, pengsan. Rambutnya serabut semacam macam hantu. Dengan kukunya Masya Allah beberapa bulan tak makan. Mana yang begitu? Sahabat Abu Waqqas masih kekal dengan agamanya. Akhirnya satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas berjumpa dengan ibunya. Ya amah, inni ala syadidi hubbi laki. Dia kata, wahai ibu, aku sangat cinta padamu wahai ibu, sangat sayang padamu wahai. Ajli hubbi li ashaddi hubban lillahi walil rasul. Disebabkan aku cinta pada Allah dan Rasul, menyebabkan aku lebih cinta kepada kamu. Ini yang diajar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu dia bercinta, rasa sayang pada ibunya, sayang. Tetapi bila dia masuk Islam, cintanya pada Allah, cintanya pada Rasulullah menyebabkan cintanya kepada ibunya lebih kuat lagi. Kenapa? Sebab Islam mengajar, memupuk perasaan cinta itu. Sebab itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah, disebut oleh Allah, orang yang beriman sangat cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, dia membawa kepada cinta kepada manusia, cinta kepada ibunya lebih daripada menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, wallahi law kana laka alfa nafsin. Dia kata, demi Allah, kalau diberi padamu wahai ibu 1,000 nyawa, satu demi satu demi satu demi satu nyawa dicabut di depan mataku, nescaya tidak akan kutukarkan agama yang aku anut. Bayangkan tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, kalau ada 1,000 nyawa pada ibunya tadi, mati sekali cabut, hidup lagi cabut lagi di depan mata Sa'ad Abi Waqqas 1,000 kali, dia kata dia tidak akan menukarkan agama yang ada pada. Ini menunjukkan bahawa apabila Sa'ad bin Abi Waqqas ini menerima Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlaknya. Satu, pertama cintanya, yang keduanya akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah pada apa yang dianuti. Ini merupakan satu perkara yang sangat baik untuk kita contoh. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas antara sumbangannya menjadi antara panglima tentera yang berjaya menggulingkan kerajaan Parsi pada tahun yang ke-15 Hijrah, iaitu peperangan Islam dengan kerajaan Parsi. Tahu Parsi di mana? Kerajaan Parsi di mana? Beirut ke? Kamu Beirut ke? Di mana? Di kawasan Iraq dan kawasan Iran. Semasa Islam nak naik dahulu, dia ada dua negara ataupun dua kerajaan besar yang ada pada waktu itu. Satu, kerajaan Parsi di kawasan Iraq, di kawasan timur. Kawasan timur ini Parsi dia punya agama Majusi.
Agama Majusi, agama menyembah berhala. Di kawasan barat dan kawasan utara, dia ada suatu negara lain yang sangat kuat, yang namanya negara Rom. Tahu tak Rom? Anda belajar sejarah tak? Kita dapat 8 semua sejarah. Negara Rom, apa nama ibu negara Rom? Mekah, Greek, Mekah, UK, London. Namanya Konstantinopel. Konstantinopel, ya? Konstantinopel namanya. Jadi ibu negara Rom, agamanya, agama rasmi negara Rom ialah agama Kristian. Agama Kristian. Jadi agama ataupun negara Rom ini nama ibu negaranya Konstantinopel. Kemudian anda tahu Konstantinopel sekarang ni apa tempatnya sekarang? Ya, Konstantinopel itu apabila dibuka oleh Muhammad Al-Fatih, telah menukarkan nama daripada Konstantinopel, telah menjatuhkan kerajaan Rom secara keseluruhannya apabila menakluk ibu negara Rom, iaitu ditukar kepada Istanbul. Asal nama iaitu Istanbul. Islam, Bol, apa mana Bol? Anda belajar bahasa Turki tak? Saya belajar bahasa Turki. Geliyorum tu nak ke mana? Jadi Istanbul, Bol itu maksudnya apa? Bandaraya. Jadi namanya Bandaraya Islam. Anda tahu tak Amerika, mana dapat nama Amerika? Siapa yang orang Tesla di sini? Tak ada orang Tesla. Tesla? Baik, orang belajar Tesla, tanya dia, Amerika itu mana dapat namanya? Daripada perkataan bahasa Inggeris apa? Tuan-tuan, Amerika mengambil nama daripada bahasa Arab, iaitu Amruka. Maksud apa mana Amru? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Al-amru maksudnya arahan, perintah. Ka maknanya awak, kan? Amruka iaitu arahan awak. Itu mengambil daripada namanya pun ikut nama bahasa Arab, tapi dia menentang orang Arab. Biarlah dia. Manila umpamanya, negara Manila atau bandar Manila, mana dia dapat nama? Nama asal Manila iaitu fi amanillah, di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bandar Islam telah ditukar kepada nama Manila. Tanya balik, asalnya daripada mana? Ada perkataan apa? Daripada perkataan Tanjung Muallim. Mana Muallim? Guru. Mana Tanjung? Tanjung mana apa? Menonjol, kan? Tanjung tu dia kalau semenanjung, penonjolannya besar namanya semenanjung, penonjolan kecil namanya tanjung. Kalau penonjolannya lebih kecil namanya apa? Bengkak apa namanya? Jadi tanjung, jadi menonjolnya muallim di sini, kan? Itu sebab kita pupuk di sini guru-guru yang berjaya mencorakkan generasi masa hadapan. Jadi itu saya nak gambarkan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ini berjaya, ataupun kita lihat tadi daripada Istanbul, kemudian datang Mustafa Kemal Atatürk menukarkan kepada nama Istanbul. Dia tak nak dengar nama Islam ni, dia allergy, ada pening kepala dengar Islam pening. Ramai orang Islam yang bila dengar Islam dia pening. Ramai kan? Kalau telah Panadol 10 biji boleh tak? Orang yang pening bila dengar nama Islam ini, bila sebut Islam dia pening, saya nasihatkan dia telan 5 biji Panadol, lepas tu makan sebiji buah durian. Itu dia punya ubatnya. Anda tahu kan ubat dia? 5 biji Panadol, makan sebiji buah durian. Lepas esoknya kita akan semayang-mayang lah. Orang yang tak suka pada Islam. Begitu juga apa yang berlaku kepada Mustafa Kemal Atatürk. Jadi kalau kita lihat ini antara contoh yang boleh kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, dalam pembinaan akhlak tuan-tuan, kita lihat ini model yang kita boleh lihat dalam Islam. Kita boleh lihat yang pertama, Rasulullah SAW membina akhlak para sahabat radhiyallahu alaihim dengan cara intelektual, ataupun dalam bahasa lain kita panggil kognitif, kan? Dia bina kognitif sahabat Nabi SAW. Kita ambil contoh dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku di Mekah ataupun di Madinah.
Perang Badar? Mekah ke Madinah? Masya Allah, timeline dia tak kena lah ni. Di Mekah atau di Madinah? Perang Badar? Madinah. Mekah? Bagus. Salah juga. Madinah yang betul. Ogah sikit dah bertukar dah kan. Nabi Muhammad SAW berperang pada peperangan Badar. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang kedua berlaku peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, antara perkara yang disebut oleh Nabi mendidik para sahabatnya, yang pertama iaitu dia tawanan-tawanan Badar yang menjadi orang tawanan kepada Islam. Mereka ini dikehendaki untuk mengajar, kalau nak bebas boleh mengajar 10 orang Islam sehingga pandai membaca. Ini syarat ataupun bagaimana mereka nak tebus diri mereka. Masalah apa begitu? Sebab orang-orang yang berada di Mekah dengan orang-orang yang berada di Madinah jauh bezanya, sangat jauh dari segi intelektualnya. Bila Nabi nak membina negara Islam, Nabi tidak boleh bina di atas bahu manusia yang bodoh. Tak boleh. Nak membina negara juga tidak boleh berdasarkan kepada orang-orang yang bodoh. Tak boleh. Jadi oleh demikian Nabi membina kognitif intelektual para sahabat radhiyallahu alaihim. Pasal apa begitu? Sebab di Madinah Al-Munawwarah, apa kerja orang Madinah? Dagang. Orang Madinah kerja apa? Tak pernah sampai Ustaz. Yelah, agak-agak je lah. Jual sate ke kawan? Orang Madinah, dia kerjanya iaitu menanam kurma. Itu kerja orang Madinah. Bila tanam pokok kurma, macam tanam kelapa sawit. Sebab itu kalau ada orang Arab datang ke Malaysia, dia sangat terpegun. Dia kata banyaknya kelapa sawit. Turun dekat lain A tu, tengok kelapa sawit banyak kelapa tau. Banyaknya pokok kurma. Kalau macam tu, ada berhentikan kereta, kait standar, bagi dia makan. Sebab dia punya spesiesnya spesies sama, tetapi buahnya tidak sama. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan rahmati Allah, orang di Madinah Al-Munawwarah menanam pokok kelapa sawit. Bukan kelapa sawit, pokok kurma. Menanam pokok kurma. Kerja mereka bertani. Dalam masa yang sama mereka sentiasa bersaing dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih pandai daripada mereka. Dan orang Yahudi, dia punya peranannya tidak ada demokrasi dalam pendidikan. Orang Arab tidak dibenarkan untuk belajar menulis ataupun belajar mengira dalam madrasah atau sekolah-sekolah yang diasaskan oleh orang-orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Jadi orang Arab, Aus dan Khazraj, bodoh dan semakin bodoh. Orang di Mekah tuan-tuan, apa kerjanya? Berdagang. Orang berdagang dia kena kira, kena buat pengiraan. Mana kena tulis. Anda boleh berdagang bawa 100 ekor unta ke Syam, Anda tak tulis, boleh. Orang ni kata unta yang pertama RM2,000, unta yang ketiga RM6,000. Oh, boleh gitu. Balik mesti pelabur-pelabur akan marah pada anda. Pasal apa? Yang murah anda jadi mahal, yang mahal jadi murah. Jadi mereka kena tulis, kena catat. Maka keperluan untuk mempelajari ilmu itu lebih ada. Kena ada accountant, kena bawa ke Syam, ada account, penjaga account atau penjaga kira-kira. Kena ada penjaga pegawai pemasaran. Kena ada orang yang menunjuk arah. Kalau nak tanam kelapa sawit kena pakai kompas. Nak tanam kelapa sawit ni kompas ikut ke arah kiblat ke tak arah kiblat? Tak perlu. Tapi nak pergi ke Syam, nak pergi ke Basrah, mesti menggunakan kompas. Maka mereka kena belajar. Maka orang Mekah lebih pandai daripada orang Madinah. Jadi apabila berlaku pertempuran antara Mekah dan Madinah semasa peperangan Badar, orang yang datang daripada Mekah kebanyakannya orang yang pandai-pandai. Orang yang berada di Madinah pada waktu itu kebanyakan orang yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Apabila menjadi tawanan, Nabi SAW mengambil peluang ini untuk membina karakter, membina intelektual orang-orang di Mekah, orang-orang di Madinah, sahabat-sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya hari ini Madinah menjadi suatu pusat ilmu yang hebat disebabkan asas yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sekadar pusat ilmu, bahkan kalau pelajar sekalian ada kesempatan pergi ke Mekah dengan Madinah, orang Mekah dengan orang Madinah jauh beza.
Kalau anda pergi beli barang di Madinah kan, harga dia 15 rial, kita tawar, boleh tak 10 rial? Jangan risau, dia orang pandai cakap bahasa Melayu. Bahasa Kelantan pun dia orang tahu. Yang kalau kita tengok peniaga-peniaga di sana, kita orang Melayu masuk cakap Melayu, India masuk dia cakap India, Iran masuk cakap Iran. Dia boleh pelbagai bahasa. Kalau cakap Arab, dia tak berapa nak layan. Dia pun tak berapa nak layan. Kita baru nak belajar bahasa Arab. Tanya Arab, dia jawab Melayu. Tanya Arab, jawab Melayu. Bila orang Madinah ni, kalau 15 rial umpamanya, dia tawar 10 rial, dia bijarlah, okay, tawar 12 lah, 11 lah. Dia boleh tawar menawar. Boleh tawar menawar. Kalau anda pergi beli barang di Mekah, yang 15 rial nak tawar jadi 10 rial, dia terkeluar. Tak payah beli. Saya pernah bertanya dengan orang yang jadi penjual di Mekah. Kata, pasal apa orang Mekah ni keras sangat? Padahal mereka dah Islam. Kenapa keras sangat? Dia kata, Syekh, Nabi dahulu pun kami halau. Nabi pun kita halau. Dia kata, orang Mekah dia kata, Nabi pun kami halau. Ini orang datang, orang Malaysia nak beli barang minta kurang. Lagilah hangat dia orang. Nabi pun kami boleh halau. Ini orang Malaysia datang nak beli barang minta kurang. Lagilah. Ini nak gambarkan betapa mereka punya, dia punya jiwa mereka. Sebab itu kalau kita lihat yang pertama, akhlak yang dibina oleh Nabi SAW, dia terletak pada intelektual. Nak kita perlu mengenal antara yang baik dengan yang buruk berdasarkan kepada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi fizikal, akhlak berkaitan dengan fizikal, pengamalan, pemakaian, kan? Orang Islam dia kena berpakaian smart. Orang Islam dia kena berada dalam keadaan fizikal yang sihat, kan? Kalau kita jogging, pasal apa jogging? Nak mengempeskan perut. Bukan itu, pasal apa? Nabi suruh jogging, Nabi suruh bergerak, Nabi suruh exercise, Nabi suruh menjaga fizikal kita. Itu Nabi suruh. Bukan kerana yang lain dah. Nabi suruh kita kena jaga akhlak kita dengan diri kita, akhlak kita dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita, kita kena jaga. Jadi oleh demikian yang kedua dijaga. Dalam zaman Rasulullah SAW berada di Madinah Al-Munawwarah, dia perkenalkan Gusti. Anda tahu Gusti tak? Bukan Gusti WWF tu dah. Ini Gusti ni tuan-tuan. Orang Arab dia tak main Gusti. Orang Parsi main Gusti. Tapi bila orang Islam sampai ke Parsi, maka budaya itu ataupun acara itu dibawa balik ke Madinah Al-Munawwarah. Dan satu ketika bila Nabi duduk dalam rumah, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha nak tengok orang main Gusti. Apa Siti Aisyah buat? Lompat. Macam ni. Nak mengintai kan? Lompat. Nabi kata apa? Aisyah ni lompat tinggi ke apa kan? Tanya Aisyah siapa? Aisyah kata nak tengok orang bergusti di luar. Maka Nabi SAW kata, Aisyah kau pijak sini Aisyah. Aisyah pun pijak atas ni. Dan Aisyah boleh tengok orang yang bermain gusti di luar daripada rumah. Nabi SAW isteri letak di atas ni. Hebat. Anda agak-agak bila kahwin agaknya letak sini tu. Agak-agaknya lah. Bersedia atau tidak? Saya kurus, isi saya tu badan besar lah. Yang besar ni. Nak gambarkan pada tuan-tuan bahawa begitu mesranya Nabi SAW dengan keluarganya, dengan isterinya. Mana boleh lawan? Disebut pada kita bahawa Nabi SAW bila kasutnya koyak, Rasulullah jahit sendiri kasutnya. Jahit sendiri. Jadi tak, dulu orang jahit kasut, sekarang ni orang buat apa? Buang agam kasut, sereka baju kan, tolong kemas rumah kan. Ini tolong sepahkan aja. Dia kata tak apalah Ustaz, tahu ya, antara lelaki dan perempuan memang Allah jadikan sifat yang sangat berlainan. Orang lelaki apa dia suka? Makan ke masak? Dia suka makan. Orang perempuan suka makan ke suka masak? Dia suka makan juga. Baru kedai aku. Antara masak dengan makan, orang lelaki dia suka makan, dia tak suka masak. Kecuali adalah beberapa kategori orang yang dia suka masak. Ada. Kadang-kadang isterinya tak payah masak, dia memang conquer, dapur dia conquer. Tapi bahagian basuh pinggan nanti isteri dia.
Jadi orang lelaki sifat dia suka makan, orang perempuan sifat dia suka masak. Dah cantik dah. Pasal apa? Seorang suka makan, seorang suka masak. Jadi orang lelaki kata, kalau aku tak makan, dia masak nanti hilang dia punya talent, dia rasa berasa hati kena makan. Orang perempuan dia suka mengemas, betul tak? Semua tak lagi. Anda tengok yang mana kata tak tu senarai list dalam isteri buang. Baik, orang perempuan dia suka mengemas, orang lelaki dia suka menyepok-nyepok. Betul kan? Anda tengok yang tak tu masuk senarai dan calon suami yang baik. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan, bila kita sepak, tujuannya pasal dia nak menghilangkan, melaksanakan hobinya yang suka mengemas itu. Kalau semua kemas, dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Mesti ada orang yang menyepak. Jadi dia antara apa yang berlaku. Nabi SAW dia jahit sendiri kasurnya. Nabi SAW satu ketika balik ke rumahnya, tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, ada tak apa-apa nak makan? Aisyah kata ada sekeping roti. Rasulullah kata bawa sini Aisyah bawa roti. Agak-agak dia baling begitu tu. Anda pernah naik kapal terbang Arab Saudi, kapal terbang Arab. Saya pernah naik Royal Jordanian, antara kapal terbang yang paling baik lah negara Arab, Royal Jordanian. Saya duduk di kawasan tengah, ada hujung tepi pintu tu. Saya nak gula-gula kat tangan, nak gula-gula. Apa dia buat? Dia ambil lampu. Sorry, begitu kata. Hebat punya pramugari. Pakai baling je. Agak-agak bila Rasulullah minta daripada Aisyah apa namanya roti tadi dibaling begitu. Tak dihidangkan dengan elok, roti saja. Rasulullah kata tak ada apa-apa nak cicah ke, sos ke apa, tak ada. Apa yang ada kat dapur? Kata Nabi, kata Aisyah, yang ada khal, yang ada iaitu hanya cuka di dapur. Kata Nabi, bawa sini cuka. Nabi pun ambil kan, Aisyah pun bawa cuka, letak dalam bekas elok. Nabi pun cubit roti, cicah dengan cuka, makan punya. Dia kata alangkah sedapnya makan roti dengan cuka. Okey, balik nanti beli roti, beli cuka sebotol. Tak, cuba cicah makan, tengok sedap tak sedap? Sedap tak sedap? Memang tak sedap. Tapi kenapa Nabi kata alangkah sedapnya makan roti cicah cuka? Yang pertama sekali, Nabi nak menerangkan kepada isterinya bahawa penghargaan yang diberikan. Kalau isteri masak tak sedap macam mana? Sedap. Lepas tu masuk tandas 3-4 kali. Pasal terlalu sedap, kata. Ini duk marah kan? Kawan tu dah lah masak tu kan, marah lagi. Makanlah, apa boleh kita makan? Tak boleh makan, yang ni tak boleh makan lagi. Ni sedap sangat, yang ni nak makan yang ni saja. Itu jangan cakap kan. Yang kedua, kenapa Nabi tidak menyebut benda-benda yang tidak elok? Kerana roti itu rezeki datang daripada Allah. Itu rezeki. Maka menjadi satu perkara yang hukumnya makruh mencerca, menyebut benda yang negatif pada makanan di hadapan makanan. Makruh. Mana kalau anda order roti canai dengan kedai apa? Kedai apa? Roti canai satu, datang roti canai keras. Apa roti canai keras ni? Anda makruh. Hukumnya makruh. Pasal apa? Anda telah mencerca makanan itu. Yang keras itulah rezeki kita. Kita pun cubit kerasnya, rezeki aku hari ini. Anda pergi ke luar beli buah durian kan? Buah durian. Cegah buah durian, tengok isi durian. Masak, makan-makan keras. Keras ni buah durian. Jangan kata apa, nak makan, tak nak makan sudah. Kalau tak nak makan, jilat saja sudah. Jangan cerca. Jangan mencerca makanan, hukumnya adalah makruh. Anda di rumah, umpamanya di rumah kan, seorang ayah kita, apa dia sebut kalau maknya masak nasi keras, dia kata apa? Kalau masin dia kata apa? Kalau masin ini gula apa nama? Lori terbalik kan? Lori garam terbalik kan? Mak jawab apa? Ya, mak pun tak pandai jawab juga. Dia kena belajar juga cara jawabnya. Nasib baik lori garam ni, kalau lori Petronas
Akhirnya gaduh lah jadi kan. Dia pasal pandai menjawab tu. Baik, itu yang demikian belajar sini. Jadi itu akhlak Nabi dengan isterinya, masya-Allah, hebat kan? Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik semula pada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya dia sangat-sangat berakhlak ataupun sangat-sangat menghormati Ummu Salamah. Pasal Ummu Salamah ini ialah asalnya menjadi isteri kepada Abu Salamah yang juga merupakan adik-beradik sesusu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tahu tak adik-beradik sesusu? Okey, adik-beradik sesusu dengan Nabi ada berapa orang? 6 ke 7? 6 ke 7? Soalan saya, adik-beradik sesusu dengan Nabi ada 6 orang ke 7 orang? 6. 7. 2 orang je. Yang pertama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Yang keduanya Abu Salamah atau namanya iaitu Abdullah bin namanya sebenarnya itu nama Abdullah bin Abdul Asad. Tapi dikenali dengan nama Ummu Salamah. Itulah 2 orang adik-beradik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada susuan. Adik-beradik susuan. Siapa di kalangan sini yang ada adik-beradik susuan? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Rugilah kamu. Adik-beradik sendiri pun dah ramai, Ustaz. Sunnah. Sebab itu kalau kita lihat adik-beradik susuan ni, kita adik-beradik, anda tahu tak macam mana nak jadi adik-beradik susuan? Tahu, iaitu seorang budak ini perlu minum susu daripada manusia yang perempuan 3 kali kenyang. Macam mana nak tahu dia kenyang? Tanya dia, kenyang ke belum? Apabila dia melepaskan susu, maka dia kenyang. Maksudnya begitu, 3 kali kenyang, maka budak ini akan menjadi anak susuan kepada orang yang menyusukan. Jadi budak ini, anda boleh lagi ke? Orang lagi boleh lagi ke jadi anak susuan kepada orang lain? Tak boleh lah. Tak boleh. Dia kena syarat mesti 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Ada 2 tahun ke setengah? 22 tahun tak boleh. Okay. Saya ingat dulu masa saya belajar di Jordan, orang Arab kan dia soraha. Bila dia bercakap soraha, kita belajar tentang anak adik-beradik susuan dengan syekh di sana. Maka orang Arab tu tanya, dia angkat tangan. Dia kata, kalau sekiranya anak minum susu ibunya, ayah pun minum susu ibunya, adakah ayah dan anak jadi dia adik-beradik susuan? Kami orang Melayu dia kata, apa punya Arab bengong betul yang dia tanya. Tapi dia tanya nak tahu kan? Bagus dia. Tak tiga sebab kalau maka tuan guru kami jawab, kalaulah ayah itu umurnya kurang daripada 2 tahun dia. Bagus dia jawab. Bagus dia Syekh dia jawab kan. Jadi arah dia pinga-pinga. Mana ada anak apa namanya bapa umur 22 tahun? Kalau ada, dia kata, kalau ada. Tak ada lah, tak ada lah dia. Kalau sekiranya anda minum susu Dumex kan, semua orang minum susu Dumex, dia panggil adik-beradik susuan. Itu susu lembu tak jadi, dia susu orang. Sebab itulah nanti anda perlu nasihatkan kepada masyarakat kita, kalau ada yang nak mengambil anak angkat, katakanlah pasangan suami isteri tidak ada anak, nak ambil anak angkat, sila ambil anak yang umur kurang daripada 2 tahun dan pastikan isterinya itu menyusukan anak. Menyusukan anak. Ada yang anak, ada suami isteri yang tidak ada anak kan? Pasal supaya menjadi keluarga dia dan tak ada masalah dari segi aurat dan sebagainya, maka pastikan si ibu tadi menyusukan anak yang baru diambil sebagai anak angkat itu. Macam mana nak menyusu tak bersalin? Tak ada masalah apa-apa. Zaman sekarang ni tak ada masalah apa-apa. Anda pergi ke farmasi, minta pada dia iaitu ubat hormon untuk mengeluarkan susu. Dia akan, tak ada masalah. Saya pernah mengajar di Kelang. Kita bercerita tentang kisah ini. Selepas 2 bulan
Saya pergi lagi, orang tu kata, iyalah ustaz, betul lah ustaz. Dan saya bukan kata saya yang betul, tapi inilah yang disarankan oleh Islam. Yang betul ialah Islam, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang berlaku. Jadi ada sesuatu. Sekarang ni bukan itu saja. Orang boleh buat macam-macam. Ada kes yang terkini tuan-tuan. Tahun lepas semasa pergi haji, ada kes daripada tabung haji yang pergi haji, dan dia ialah pelajar cemerlang di sebuah IPTA di Malaysia. Saya tak sebut universiti mana. IPTA di Malaysia. Dia pergi haji dengan maknya, dengan kakaknya, 3 orang. 3 beranak dia pergi. Sampai di sana, dia duduk, dia letakkan di bilik orang perempuan lah. Bila dah nak pergi haji, nak pergi wukuf, bila tabung haji cek, periksa balik, rupa-rupanya dia di dalam, tak pernah ada dalam surat beranak asal, dia bin, bukan binti. Bin. Tapi dia pakai tudung macam orang perempuan. Bawa dia ke bilik kaunseling, tanya. Panggil doktor mengesahkan bahawa dia lelaki. Masya-Allah. Duduk dalam bilik perempuan macam mana? Lelaki. Dan dia susuk badannya, susuk badan perempuan. Maksudnya dengan punggungnya, dengan semua orang perempuan. Subhanallah. Jadi bila dia nak pergi buat haji, nak pergi wukuf di Arafah, dia kena ikut cara orang lelaki. Tak boleh ikut cara orang perempuan, pasal dia asal lelaki. Jadi susah hati. Macam mana nak pakai? Kena pakai ihram 2 kain. Satu sini, satu lagi atas. Anda boleh bayangkan macam mana? Boleh? Tak boleh. Jadi oleh kerana takut menimbulkan fitnah, maka ditempatkan dia ini, wanita ini, lelaki yang jadi wanita ini, di bilik bakar rujuk apa namanya, sahabat kita di Penang, dia diletakkan di bilik pakai rujuk. Sahabat kita pakai rujuk kata, aku tengok dia semacam betul, memang tidak ada lelaki dah, perempuan. Tapi nasib baik, dia kata dia dah cakap dengan isteri dia, kalau tak nanti penayang lah, dia kata. Itu nak tahu ini berlaku bagi dia. Pasal apa? Dia makan hormon. Makan hormon tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, ada masalah, tapi dia nak jadi apa pun boleh dia jadi. Tapi dia tak boleh lari daripada yang asal. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam fizikal, ini elemen fizikal, dididik dengan fizikal, jaga fizikal kita, akhlak kita dengan fizikal kita. Yang ketiga iaitu spiritual. Ini spiritual. Dalaman, tuan-tuan ya, dalaman. Nabi mendidik sahabat sallallahu alaihim dengan cara ini, spiritual. Di dalam spiritual dididik. Antaranya itu persoalan sembahyang, umpamanya Nabi didik. Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Maka ia mendidik spiritual. Kenapa kita kena sembahyang 5 kali sehari? Tak boleh ke kita kumpulkan sekali? Buat waktu pagi-pagi, siap selesai dah untuk hari ini. 5 waktu tu 17 rakaat kita buat pagi-pagi, bangun subuh-subuh tu sampai pukul 6 subuh sampai 7 subuh kita sembahyang, selesai. Jadi hari ni selesai dah tanggungjawab. Boleh buat macam tu? Jamak sekali. Boleh? Boleh ke? Kenapa tak boleh? Kenapa perlu ada sikit-sikit? Kenapa? Sebab dia by progress. Dia mendidik kita, mesti ada peningkatan, mesti ada kesinambungan, istiqamah, istimrariyah, itu mesti ada. Makanya di sini tuan-tuan nak menggambar kepada kita, bila kita nak buat spiritual punya meningkatkan spiritual, dia kena ada tempoh-tempohnya. Tak boleh kita buat sekali. Mentang-mentang kita dapat dapat hidayah, kita baca Quran. Diberi hidayah untuk membaca Quran, kita membaca Quran, kuliah tak pergi, apa tak pergi, makan pun tak makan. Pasal apa dia dapat hidayah ni? Lagi tak habis 30 juzuk aku tak bergerak. Dia namanya bodoh namanya. Dia tidak boleh, mesti istimrari, istiqamah. Walaupun sikit tapi istiqamah. Ini spiritual. Nabi SAW bila dia sembahyang sunat, tuan-tuan, Nabi sembahyang sunat, bila dia rokok, anda tahu berapa lama rokok Nabi SAW? Seperti seorang lelaki membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah. 3 surah panjang. Agak-agak berapa minit? 2 jam setengah, sejam setengah. Lebih kurang 2 jam setengah. Rokok Nabi 2 jam setengah.
rokok kita 2.5 saat. Kita nak kata spiritual kuat macam Nabi SAW. Boleh? Kita kena rokok lama. Jangan pula nanti anda jadi imam di surau di Masjid An-Nur kita itu pun Nabi Ustaz kata rokok Nabi 2 jam setengah, anda rokok 2 jam setengah, orang belakang kata mati dia tempat imam. Makin-makin sembahyang wajib silakan macam biasa, sembahyang sunat di rumah yang tu perlu kita panjang-panjang, atau sembahyang sunat dalam qiyamul lail dipanjang-panjangkan. Itu Nabi SAW. Nabi sembahyang khusyuk. Kita sembahyang apa dah? Khusyuk ke? Khusyuk. Alhamdulillah khusyuk. Awwal ma yurfa'u an hadhihi al-ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an, kata Nabi. Kalau pertama yang dicabut daripada umat aku iaitu khusyuk dalam sembahyang. Kalau kita tengok hari ni orang jarang khusyuk dalam sembahyang. Mudah dia nak tahu khusyuk tak khusyuk. Kalau dia sembahyang laju-laju confirm tak khusyuk. Dia kata tak usah khusyuk ni pasal takut tak khusyuk nanti kena laju. Takut datang tak khusyuk itu kena laju. Khusyuk ni apa tuan-tuan? Khusyuk ini kalau dalam analogi mudah, tuan-tuan biasa pergi ke Pizza Hut, biasa pergi. Biasa pergi ya? Oh, bagus juga biasa. Kalau kita makan Pizza Hut, duduk 5 orang, memang satu keping seorang kan, satu slice sama satu. Lagi bahasa Inggeris, satu keratan. Orang kena secopeng seorang. Boleh je. Anda ambil nak terus makan gitu ke? Dah, ambil sikit. Punya sembang kan? Tak lagi sembang. Sekeping tu je. Sejam setengah. Kan? Itu namanya khusyuk. Khusyuk maknanya menghayati. Bila orang tanya, kau rasa macam mana? Oh, ada masih manis. Masam sikit. Masam ada sikit. Masam ada mana yang tahu pahit. Oh, pahit yang ni. Boleh cerita sebab menghayati. Baik. Cuba kita pergi ke kedai belakang tu. Kelas pukul 2. Kita pergi sampai 1.56. Ada 4 minit lagi ni. Pesyarah tu kalau tak masuk pukul 2 dia tutup pintu. Tak makan lampau sebab kelas sampai pukul 2 sampai pukul 7.30. Contoh. Baik. Jadi kita kalau tak makan lampau, makan dulu. Jadi kita ambil nasi letak tu, bayar 1 minit. Jadi pukul 1.57, ada 3 minit lagi. Berjalan jangkanya seminit, ada 2 minit untuk makan. Kita letak seminit setengah je. Jangka 2 minit tapi seminit setengah je. Pasal setengah minit lagi dia gunakan air ini, jalan tengah berjalan tu semua. Sampai sini. Orang tanya, kau makan tadi nasi sedap tak sedap? Entahlah. Masih tak puas dia. Entahlah. Kau makan tak makan? Makan, kenyang ni. Ada rasa masam sikit tak puas dia? Ya ke? Pasal tidak menghayati. Itulah khusyuk. Kalau kita sembahyang, kita menghayati kemanisan, kelazatan sembahyang, itu namanya khusyuk. Jadi kita kena sembahyang betul-betul. Tak kala kita takbir, bila kita sebut Allahu Akbar, maksudnya apa? Allah yang maha besar. Kalau dah bahasa Turki dia panggil Allah buyuk. Buyuk tu besar. Allah buyuk, Allah buyuk. Dulu di Turki kalau nak azan ikut bahasa Turki. Bayangkan. Allah buyuk. Allah buyuk. Sebab buyuk dalam bahasa Turki besar. Naya kata. Kalau kita tukar bahasa Melayu, Allah maha besar. Allah maha besar pula tak bilang ni kata. Baik, jadi oleh sebab ada kesalahan sekarang ni orang-orang kita nak tukarkan tulisan Al-Quran itu, alif tu ditukar kepada nombor 1. Dah, saya kata apa jadi manusia tak cukup ke 1 di luar dengan Quran pun nombor 1. Ini masalah kita. Tak payahlah yang Quran yang kacau lah. Yang lain basikal nombor 1 tu tak apa. Apa namanya? Kalau yang ni pun nombor 1 tak apa. 1 sini kan. Okey, tapi dalam Quran tak ada sini. Apa yang saya nak gambarkan kepada tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala bahawa tadi dalam sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam khusyuk bila kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Bila kita sembahyang je Allahu Akbar, antara kesilapan yang biasa kita lakukan iaitu kita takbir panjang. Orang Melayu kita kan Allah
azab lah. Ya Allah. Saya tengok setengah-setengah orang tu dia macam apa nama? Macam orang kesian lah tengok ni. Jangan begitu. Nabi kata, disebut oleh, dihuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bukan Al-Imam Az-Zawawi lah. Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitabnya Al-Adhkar disebut sekali lagi dalam kitabnya Al-Majmu' bahawa sesiapa yang takbiratul ihram panjang dia akan terkena penyakit was-was. Jadi takbirnya Allahu Akbar, itu saja. Jangan Allah macam orang merepek tu kan. Jangan Allahu Akbar. Pasal apa panjang? Orang Melayu kita pasal dia nak sebut dalam Allahu Akbar saja aku semayang maghrib 4 rakaat 3 rakaat masuk juga. Dia panjang. Dia lintasan serap begitu je. Allahu Akbar begitu. Ada sebuah masjid di Surau di Kuala Lumpur, masih ada katanya. Imam dia was-was masa takbiratul ihram. Jadi boleh takbir Allahu Akbar. Kalau belakang ni kalau imam tak lekat lagi takbirnya. Allahu Akbar. Begitulah. Jadi orang belakang ni bengkak betul imam. Ada seorang kawan kepada kawan saya, dia semayang situ. Dia bercerita pada saya. Jadi beberapa kali takbir tak jadi. Lama-lama dia takbir, kawan tu ada imam kata tapi kepada kawan saya itu masih lagi kekal di sini. Orang jatuh belakang dia tak kekal. Dia takbir yang seterusnya baru lekat, teruslah semayang. Jadi kawan tu telah bertakbir terdahulu daripada imam. Bila habis semayang, kawan saya tanya, apa siapa kau tak turunkan tangan, kata takbir sekali lagi. Dia kata, bukan aku salah, dia tak betul. Dia asyik tak dapat, aku dapat dah. Dia ini intelektual ni. Ini pun ada dalam masyarakat kita. Ada lagi kau yang kadang-kadang lucu dalam masyarakat kita. Anda tahu, ini berlaku pada saya. Dan soal saya mengajar di sebuah pejabat. Dia dah benceng tapi dia selalu datang ke kuliah itu. Kita bercerita tentang hadas besar dengan hadas kecil. Yang dia faham berkurun-kurun. Hadas besar buang air besar, hadas kecil buang air kecil. Anda bayangkan betapa susahnya hidup dia. Kalau dia duduk di pejabat dahulu, buang air besar maknanya berhadas besar, dia kena mandi junub. Dia dah pencet datang kuliah kita, baru kita beritahu kata hadas besar, hadas kecil. Dia kata bukankah hadas besar tu buang air besar, hadas kecil buang air kecil. Hadas besar, air besar, hadas kecil, air kecil. La haula wala quwwata. Jadi akhirnya dia kata, selama ni ustaz, bila saya buang air besar, saya mandi junub ke pejabat. Saya kata, ya Allah, ini masyarakat tidak ada ilmu yang cukup. Saya kata orang upsi tak ada lah, bukan nego ya. Kalau ada pun apsi. Okay. Jadi spiritual ini ya tuan-tuan, kena kukuhkan akhlak Nabi SAW. Sebab itu disebut pada kita, bila orang tu sembahyang, dia akan elak daripada perkara-perkara yang fahsyat dan munkar. Inna solata tanha anil fahsyat wal munkar. Sembahyang mencegah. Pasal apa? Bila kita sembahyang, kita menghayati betul. Bila kita sembahyang khusyuk ni tuan-tuan, bila saya nak tekankan di sini, pasal kita kadang-kadang tidak berjuang untuk dapat khusyuk, kita kena berjuang. Macam kita nak dapat sijil, nak dapat ijazah, kita kena berjuang. Kalau pesara kata buat assignment, malas aku, agak-agak dapat ijazah dah. Dapat ijazah awal mungkin 1 semester setengah dia buang. Pasal apa? Pasal malas buat assignment. Mungkin begitu. Jadi oleh demikian, bila kita nak khusyuk, kita kena berjuang. Bila kita takbir Allahu Akbar, datang kan semua kan? Datang semua. Kipas tak pusing. Kipas ni pasal kipas belum tak. Biar dia tak pusing. Dia tak pusing. Dia bukan masuk syurga, masuk neraka pun. Kita ni biar dia. Allahu Akbar, telefon berdering. Kemeng. Tak apa habullah telefon ni kata. Jadi itu takbir dia macam-macam. Takbir je Yahoo Messenger dia keluar kan. Ada mesej. Macam-macam gangguan. Kalau kita bawa ke motor ke surau, orang lelaki bawa motor ke surau, takbir Allahu Akbar, syaitan datang kata, kau dah ambil kunci belum? Oh iya juga. Bila nak rokok, takbir Allahu Akbar, prank bunyi. Oh ambil.
tadi Allah Maha Besar, tapi rupanya bukan Allah yang lebih besar, tapi kunci motor itu yang lebih besar. Jadi kita kena menghayati Allah. Jadi yang kedua, iaitu yang keempat, iaitu emosi. Rasulullah mendidik akhlak dalam aspek emosi. Fikir bukan kita tak boleh sedih, boleh, tapi ada akhlak yang orang bersedih macam mana. Bila kita bersedih, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Rasulullah SAW pernah menangis bila adik-beradik sesusunya, iaitu Hamzah, Sayyidina Hamzah karamallahu Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu syahid dalam peperangan Badar. Rasulullah menangis, tetapi Rasulullah menangis pada kadar akhlaknya sebagai seorang pejuang Islam. Ada menangis. Ini menangis, Masya Allah, meratap semuanya, kan? Menangis. Kalau kita tengok ibu-ibu yang kematian anak menangis, Masya seolah-olah dunia ini sudah hilang. Tak, biarlah meninggal, tak apa nama macam mana. Macam mana, itulah dia punya kadar dan kadarnya. Malah saya bercakap dengan seorang anak kepada staf saya di UM. Anak dia sekolah agama tingkatan 2. Ayah dia marah dia ni, kenapa kamu ni bahasa Arab boleh rendah ni? Ustaz tolong beritahu sikit Ustaz, anak saya ni bahasa Arab boleh, saya bidang saya bahasa Arab dekat Islam. Saya kata, kenapa? Ginilah Ustaz, ianya telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Lepas tu budak tingkatan 2 ni, dia punya tafwid ni, dia punya apa namanya, pegangan dengan Allah yang macam hebat betul lah. Jarang-jarang kita dapat pelajar tingkatan 2 macam tu. Tapi dia jawab itu sebenarnya jawab untuk melepaskan diri, bukan kerana dia nak betul-betul bertawakal kepada Allah SWT. Jadi emosi kena stabil. Orang Islam kena stabil. Anda susah hati, anda semayang. Jangan anda susah hati, anda pergi round. Jangan, semayang, zikir, dia akan selesai. Pengalaman saya, orang yang belajar kaunseling dan psikologi biasanya emosinya cepat terganggu. Biasanya. Dan juga orang psikologi ni biasanya dia punya psikologi tidak stabil. Orang belajar kaunseling, dia biasa jaga payah nak dapat orang kaunseling yang stabil emosi. Orang kaunseling lah yang berbuat masalah dari segi emosi. Sebab dia belajar emosi. Dia orang kaunseling tak tiap hari dia dapat masalah orang. Lama-lama masalah orang jadi masalah dia. Lama-lama dia bermasalah. Orang psikologi boleh kena dia cerita banyak tentang psikologi, akhirnya dia difitnahkan dengan tidak stabilnya emosi. Betul tak? Ada pensyarah psikologi tak? Anda pernah belajar psikologi pendidikan? Tengok dia punya pensyarah, stabil tak psikologi? Setakat ni stabil tak? Baik. Yang terakhir itu sosial. Sahabat Rasulullah membentuk akhlak sahabat dalam elemen sosial, berinteraksi. Saya contoh yang mudah. Nabi bila jumpa dengan sahabat-sahabat yang lain, Nabi memberi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita kena banyakkan beri salam. Tadi saya beri salam pada anda semua. Anda jawab tak? Anda semua ada 1000 orang, katakanlah, beri salam mendoakan saya. Lepas tu saya sihat. Pasal anda mendoakan saya. Barangkali tak nak jawab anda Ustaz, apa salahnya kan? Doakan. Jadi sebab bila kita beri salam pada orang mendoakan kita. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Maka yang jawab, Waalaikumsalam, dan sejahtera juga ke atas kamu wahai sahabat. Itu begitu. Jadi kita beri salam untuk Assalamualaikum dalam hati kita ni. Orang lelaki boleh bagi salam tak orang perempuan? Apa hukum orang lelaki beri salam pada orang perempuan? Apa hukumnya? Haram. Harus. Kalau beri salam begini, Assalamualaikum, yang tu haram. Kalau jalan Assalamualaikum, itu harus. Kalau Assalamualaikum, yang tu makruh. Jadi maksudnya hukum asalnya masih lagi dalam bentuk dibolehkan, diharuskan, tetapi tengok nada. Bila orang perempuan, kalau orang ada lelaki salam, Assalamualaikum, jangan jawab. Jangan jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jangan jawab juga. Kalau jawab dia marah kita. Jadi oleh bagi salam tak masalah apa? Tak masalah. Orang perempuan boleh bagi salam pada lelaki? Boleh? Kalau bagi salam dia kata mengada-ngada. Dah boleh, tak ada masalah apa? Tak ada masalah apa? Janganlah pula duduk bawah apa dah? Di bawah payungan pohon yang merindang. Assalamualaikum ayatillah. Dia ada yang ketiga, iaitu syaitan yang menggalakkan. Baik, beri salam sama kita, tuan-tuan pelajar ya. Kita memberikan salam bersama kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam kes ini,
Nabi SAW dalam satu kes datang seorang sahabat bersalam, Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi kata kamu dapat 10 pahala. Datang orang yang kedua beri salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata kamu dapat 20 pahala. Datang orang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuh. Nabi kata kamu dapat 30 pahala. Maknanya kalau kata hai, oh pahala kosong. Kosong. Hello. Kosong. Apa lagi? Hey bro. Kosong. Kosong. Ataupun dia beri salam, salam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Terengganu ya. Dia tu jawab, Waalaikumsalam. Yang tukum yang nikmat hello lah. Kosong pahala. Dia kena beri salam, Assalamualaikum. Sebab salam itu doa. Bila kita kena berdoa, kita berdoa ikut syariat. Tidak boleh berdoa dengan cara yang lain. Jadi kita beri salam, Assalamualaikum. Sebab itu ahli bahasa mengatakan bahawa di dalam salam ini saja antara perkara yang penting ada dalam salam iaitu huruf sin. Sin. Bila kita sebut huruf sin, apa yang kita nampak? Nampak apa? Gigi. Mustahil kita nampak gigi kita sendiri. Kita nampak gigi orang lain. Ada tak orang lain, ada tak orang yang boleh sebut huruf sin tanpa nampak gigi? Mana berarti di rumah lah ya? Mesti nampak gigi kan? Senyum. Garang dia. Garang-garang dia pun senyum juga kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh lari. Garang-garang macam mana bila jawab dan bila salam ada akhlak itu, senyuman perlu diserlahkan. Ini belum apa-apa lagi. Assalamualaikum. Lebih sinnya lebih. Baik. Jadi oleh demikian tuan-tuan, so seperti salam nama kita banyak perempuan kan, jumpa Assalamualaikum kak, Assalamualaikum ukhti ke, Assalamualaikum wahai muslimah, Assalamualaikum wahai wanita kau begitu. Beri salam, Assalamualaikum. Kita pergi ke dom kawan-kawan kita kan, tutup pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu namanya orang tak belajar namanya. Dia syarat bila kita pergi rumah orang, kita kena peruntukkan salam berapa kali? 3 kali. 3 kali peruntukan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Habis peruntukan. Tahun depan pula peruntukan. Jadi Assalamualaikum kali pertama kita kena tunggu seolah-olah sembahyang 2 rakaat. Berapa 2 rakaat berapa minit? 2 minit ya? 2 minit setengah, 2 minit lah. Atau semain cepat sikit, seminit setengah. Jadi kita bagi salam, Assalamualaikum. Tengok saya. Minit setengah Ustaz kata. Beri salam lagi, Assalamualaikum. Kali yang ketiga, Assalamualaikum. Sebelum beredar tengok dengar apa nama, tunggu dulu seminit setengah ataupun 2 rakaat sembahyang. Bila tak dijawab, barulah kita. Mana barangkali kita boleh tunggu di situ lebih kurang 6 minit sahaja. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ini nama jahil murakkab namanya. Tidak faham tentang akhlak Islam. Akhlak Islam begitu-begitu. Kalaupun anda ada dalam bilik itu, tapi waktu itu anda tengah dalam keadaan melayan dirinya yang kesedihan dan sebagainya. Waktu itu tidak mahu dikongsi oleh untuk orang lain, tak mahu diganggu kan, macam-macam lah. Biasa kan ada? Biasa tak? Biasa? Oh, biasa, bukan masalah ni. Ada kalanya macam tu. Saya ingat first time masa saya belajar di Jordan, saya tak pernah gagal dalam peperiksaan. Satu paper itu saya ingat Syi'rul Hadith, Syiar moden. Saya gagal. Puisi moden saya gagal. Periksa pertama, ujian pertama saya dapat per 20, 18/20. Kita bagus, dia bagus lah. Ujian yang kedua saya dapat 15/20. Okey, bagus ha. Itu memang hebat lah tu. Orang Melayu boleh 15, 18 ni kira.
Bukan kata pandai tapi hebat waktu tu. Bila final, saya tak kisah sangat. Kawan-kawan saya pergi tengok natijah ataupun ditampalkan keputusan. Jadi saya ni dah dapat 15-18, okey lah kan. Jadi okey, insyaAllah final 60 markah, barangkali dapat. Kalau tak 60 pun dapatlah 40 kan. Okey, insyaAllah lepas lah. Jadi saya tak hirau nak pergi tengok sangat. Ada kawan saya pergi tengok, saya tanya dia, kau tengok tak markah aku? Inilah kau tengok sendiri lah. Saya ingat nombor matrik saya 920601 6622 dia punya. Ingat nombor matrik. Jadi bila kawan saya beritahu, kita pasal apa pula? Saya pun pergi tengok. Lepas Zuhur saya pergi tengok. Bila pergi tengok apa saja, gagal. Dia markah lulus sana 60. Saya dapat 58. First time rasa gagal. Saya jalan balik ke rumah menung. Masa tu kalau orang bagi salam tadi, tak nak jawab, tak apa nak jawab. Lepas tu menung sembahyang asar, pergi masjid. Pas sembahyang asar saya berjalan terus ke jalan kaki, jalan mengikut kaki, mengikut arah kaki kan. Bawa diri. Menghilangkan, sebab saya suka berjalan, saya suka travel. Jadi menghilangkan stres, menghilangkan rasa kecewa, saya jalan. Waktu maghrib saya datang balik ke rumah, tak balik makan, biasanya lepas maghrib atau sebelum maghrib kita makan. Isyak pun tak balik, saya berjalan ke bandar, sembahyang maghrib di bandar. Tak naik kereta, jalan kaki. Saya balik sebelum pukul 11. Menghilangkan tu. Lepas tu saya ambil keputusan nak pergi tanya pensyarah. Pensyarah nama Profesor Husni Mahmud. Dia mendapat anugerah Nobel daripada kerajaan Arab Saudi. Saya tanya dia, pasal apa Prof saya gagal? Dia kata, aku nak suruh kau ambil sekali lagi dia. Ada juga pensyarah ada di negara Arab biasa. Dia nak suruh saya ambil sekali lagi, belajar dengan dia sekali lagi. Prof, saya tak nak jadi penyair Arab. Aku tak ada, kau ambil sekali lagi. Bayangkanlah, betul syair Arab ni memang, syair moden memang killer subjek lah sebenarnya. Tapi pasal semester depan belajar lagi. Begitu mutus posen. Tapi bila ambil kali kedua tu buat assignment dan sebagainya, dapat 85. Maknanya barangkali itu hikmah kan. Nak gambarkan bahawa itulah kehidupan. Jadi kalau kita lihat dalam bersosial itu beri salam tadi, beri salam, tuan-tuan, dia 2 minit. Saya dulu ada seorang kawan. Bila di Kuala Islam, kita boleh berhenti ya. Di Kuala Islam di Kuala Islam saya ada kawan yang bila dia lurus bendul, bila dia masuk jamban, kawan-kawan bagi salam, Assalamualaikum. Jadi dia duduk dalam tu, dia mungkin kelang kabut macam mana saya tak tahu lah. Boleh jawab salam dalam jamban ke? Tak boleh. Jadi apa yang dia buat? Tak jawab salam berdosa, jawab berdosa. Dia keluarkan kepala daripada tandas, daripada pintu tandas. Waalaikumsalam. Kami sebenarnya bergelak dia. Itu namanya kreatif dan inovatif. Jadi hukumnya tak habis, iaitu jawab salam bila duduk dalam jamban, tak wajib jawab salam. Sama juga tak wajib jawab salam semasa kita makan. Orang bagi salam, Assalamualaikum, kita tengah makan, tak wajib jawab salam dan tidak sunat memberi salam. Begitu juga tak wajib menjawab salam semasa imam memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dosa ni. Kamu pun jawab dengan Bilal kedua, Waalaikumsalam. Habis. Jadi apa yang saya nak masukkan itu, berkehidupan sosial itu perlu kita terapkan. Pernah sentiasa dalam keadaan yang mahabbah antara seorang dengan seorang yang lain. Tentu saya selalu masuk ke UPSI ini disebabkan rumah saya memang tugas di sini, di UPSI ini. Saya nak gambarkan bila perjumpaan ataupun kalau seorang pelajar berselisih dengan pensyarah kan, masing-masing sombong saya tengok. Sombong. Yang pensyarah pun begitu, yang pelajar pun sama jugalah. Jadi pasal apa masalah? Ada bergaduh kedua. Tak belum saya kata, yalah kan.
Kalau kita senyum, dia tak senyum, rugi ke kita? Tak rugi senyum je lah. Ni masuk gate, pakcik jaga tu biasa pakcik jaga. Mana ada pakcik jaga yang tak garang kan? Semukanya garang-garang, senyumlah senyum. Senyum salah. Dia pun nak garang pun Allah. Ni kita senyum pada orang pun salah ni. Senyum, kita nak beli makan senyum. Apa nama? Bukan nak ambil duit je senyum. Ambil duit tak sunat senyum. Sebab ATM bukan manusia. Ini dengan ambil duit senyum apa lagi kan? Jumpa orang senyum, bukan jumpa ATM senyum. Salah konsep. Banyak kan senyum. Alam. Jadi akan ada mahabbah ataupun rasa kasih dan sayang ke aku rasa self of belonging itu akan ada dalam jiwa. Jadi belajar sekalian, muslim-muslimat sekalian, apa yang saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya rumuskan walaupun tidak ambil di sini, saya boleh rumuskan bahawa sebenarnya kalau kita ambil apa yang ada dalam Islam itu sebagai akhlak, sebagai sistem untuk menghidupkan suasana perhubungan kita sesama manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang ditunjuk oleh sahabat Nabi, seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya rasa kehidupan kita akan lebih ceria, akan lebih menarik, akan lebih warna-warni. Sebab di situ Allah taala turunkan keberkatan. Hidup tetap hidup, makan tetap makan, minum tetap minum. Tetapi hari ini yang kurang daripada kita, bila kita tak buat berdasarkan kepada Rasul dan juga sahabat dan juga apa yang diturunkan oleh Allah, Allah tak turunkan rahmat. Jadi bila kita buat, Allah Ta'ala turunkan rahmat. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan sentiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berjalan, maka pokok-pokok mendoakan kita. Itu hamba Allah berjalan. Hamba Allah berjalan, doakan dia. Pasal apa? Pokok-pokok ini sentiasa berzikir pada Allah. Bila melihat seorang hamba Allah berjalan, dia mendoakan orang. Tetapi kalau yang berjalan itu orang yang tak sembahyang subuh, yang berjalan itu orang yang tidak ada akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok-pokok akan mencerca. Kita nak tendang bola, rumput-rumput mencerca. Celaka kau nak tendang bola, aku tendang kau dulu kan. Pasal apa? Kita tidak berakhlak dengan akhlak keredaan yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya boleh rumuskan kepada pelajar-pelajar sekalian? Saya mengajak diri saya dan seterusnya pelajar-pelajar sekalian, mari sama-sama kita pertama mendalami ilmu. Dan saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar sekalian kerana kita cuba untuk menghayati ilmu pada hari ini. Yang kedua, kita hidup dalam ilmu. Hidup dalam ilmu supaya apa? Kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang berilmu tetapi hidup dalam kebodohan. Kita berilmu, kita nak hidup dalam ilmu. Mudah-mudahan Allah rahmati kepada kita dan kita jadikan baca buku-buku sirah Nabi, baca buku-buku sirah para sahabat radhiyallahu alaihim. Mudah-mudahan dengan cara itu terpancarlah rasa keseronokan, keceriaan, kenikmatan, kemanisan untuk berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah sahaja yang boleh saya sampaikan. Mikrofon pun nampaknya tidak merestui saya meneruskannya insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik dapat kita dan manfaatkan bersama. Yang lemah itu kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.